Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, bersama dengan saya hari ini Cikgu Yasmin. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk unit 20, tajuk ternakan yang berfaedah. Murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Teruskan ke muka surat 49. Baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar isi tersurat dan isi tersirat. Objektif pembelajaran untuk hari ini, di akhir pembelajaran murid akan dapat menyatakan perbezaan isi tersirat dan isi tersurat, dan yang kedua, mengenal pasti isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam gambar yang diberi. Kita tengok isi yang tersurat. Seperti mana yang awak tengok, tersurat. Kita faham kalau tersurat maknanya benda yang kita boleh nampak, kita tengok dan kita boleh faham. Jadi yang pertama, isi yang tersurat. Ianya disampaikan dengan jelas dan mudah difahami. Tertulis dengan jelas di dalam petikan. Yang ketiga, ia diambil daripada isi petikan dan ia tidak termasuk huraian dan contoh. Baiklah, isi yang tersurat kebiasaannya dia akan ada dalam petikan yang kita baca. Dia adalah isi dalam petikan tersebut. Contoh isi yang tersurat. Yang pertama, kita nampak gambar apa yang kita nampak ni. Daripada sini kita boleh nampak ada seorang budak lelaki sedang buat apa? Menanam pokok. Jadi, apa isi tersuratnya? Isi tersuratnya ialah menanam pokok. Ingat, isi tersurat adalah isi apa yang kita nampak. Jadi, contoh ayat yang saya berikan, Ismail sedang menanam pokok. Kita tengok contoh yang kedua. Dalam gambar ni, apa yang kita boleh tengok? Ada seorang ibu, seorang ayah, anak lelaki dan seorang anak perempuan. Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang mengemas rumah. Jadi, sama juga. Isi tersurat, macam apa yang cikgu cakap tadi, apa yang kita nampak, apa yang kita baca dan jelas. Dia tak ada di sebalik atau sebagainya. Dia jelas. Jadi kita nampak dalam gambar ni sedang mengemas rumah. Baiklah, jadi contoh ayat yang saya berikan. Dania dan keluarganya sedang mengemas rumah. Contoh yang ketiga. Daripada dalam gambar ni, apa yang kita boleh nampak? Dua orang budak lelaki bermain bola di atas jalan raya. Kita boleh nampak ada kereta dekat belakang tu. Situasi ni selamat atau tidak selamat? Itu kita akan tengok untuk isi tersirat nanti. Jadi, untuk tersurat, apa yang kita nampak? Bermain bola sepak di atas jalan raya. Jadi, contoh ayatnya, Faris dan rakannya bermain bola sepak di atas jalan raya. Teruskan dengan isi tersirat. Kalau tadi tersurat yang kita nampak, yang ada dalam petikan, dia tertulis dalam petikan. Kalau yang tersirat pula, macam mana? Baiklah, yang tersirat, maksud dan makna ayat tidak disampaikan secara terus terang. Yang kedua, ia tidak tertulis dengan jelas di dalam petikan. Jadi, dia tiada dalam isi petikan. Jadi, kalau tak ada dalam isi petikan, macam mana kita nak dapatkan isi tersirat? Kita tengok nombor 4. Isi tersirat, idea perlu dikeluarkan
dari isi tersurat dalam petikan. Bermaksud, kita perlu fahamkan gambar ataupun petikan yang diberikan. Kita kena faham dan daripada situ kita akan keluarkan idea-idea yang tersirat berdasarkan gambar tersebut. Kita tengok contoh. Cikgu gunakan gambar ini tadi. Kalau tadi, gambar ini kita tersuratnya kita nampak seorang budak lelaki sedang menanam pokok. Jadi kalau kita nak keluarkan isi tersirat, kita fikir agaknya mengapa budak lelaki ni tanam pokok? Untuk apa dia tanam pokok? Jadi kita kemukakan idea kita. Kenapa dia tanam pokok? Jadi contoh di sini isi tersirat. Alam kekal hijau. Mungkin dia tanam pokok supaya untuk mengekalkan kehijauan alam sekitar. Kita tengok contohnya. Contoh ayat. Kita mestilah menanam pokok untuk mengekalkan kehijauan alam sekitar. Boleh murid-murid? Tengok contoh yang kedua. Gambar yang tadi. Sebuah keluarga ni sedang mengemas rumah. Kita nampak itu adalah isi yang tersurat. Kita nampak mereka sedang mengemas rumah. Untuk tersiratnya. Kenapa mereka ni mengemas rumah? Untuk apa? Supaya rumah bersih dan selesa. Supaya mereka dapat hidup dalam rumah yang bersih dan selesa. Jadi, bersih dan selesa ini adalah isi tersiratnya. Jadi, contoh ayat, Dania dan keluarganya sedang mengemas rumah supaya rumah bersih dan selesa. Contoh yang ketiga. Kita nampak dalam gambar ni tadi, dua orang budak lelaki sedang bermain di atas jalan raya. Kita fikir, bermain bola di atas jalan raya, adakah itu berbahaya atau tidak berbahaya? Sepatutnya di mana mereka patut bermain bola? Sepatutnya mereka bermain bola di padang ataupun di kawasan yang lapang. Jadi, bila mereka bermain di atas jalan raya, ini menandakan mereka tidak berhati-hati. Jadi, apa isi tersirat daripada gambar yang kita nampak ni? Jadi, dalam isi tersiratnya, kita perlulah berhati-hati. Jangan bermain di atas jalan raya. Contoh ayat, kita perlulah berhati-hati dan menjaga keselamatan diri semasa bermain. Sekarang saya perlukan kamu untuk buka buku teks BM Jilid 2 muka surat 50. Awak boleh pause dulu sekejap video ni untuk awak buka buku. Kemudian dah siap buka buku, awak boleh play semula. Jadi kita tengok satu-satu. Awak tengok pada perenggan yang pertama. Dekat sini dia dah keluarkan isi tersurat dan tersiratnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadi isi yang pertama tersurat yang kita nampak dalam petikan. Apa dia? Dia dah bagi kat sini. Mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Yang ini. Yang warna purple ni. Yang warna ungu. Jadi, kenapa agaknya perlu cari kawasan yang air sungai agak dalam, bersih dan sentiasa mengalir? Kenapa? Untuk memastikan bekalan oksigen cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara
semula jadi. Jadi inilah sebabnya kenapa perlu cari air bersih yang sentiasa mengalir. Tengok yang kedua. Perenggan yang kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Okey, apa isi yang kedua? Dia dah bagi. Selain daripada tadi, selain daripada perlukan air yang bersih dan mengalir, untuk pelihara ikan tilapia, kita perlulah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kita nampak dia dah tulis dekat sini isi kan? Jadi ini adalah isi yang tersurat. Membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Yang ini pula. Agaknya kenapa perlu beli sangkar yang diperbuat daripada besi? Kenapa tak boleh beli sangkar yang diperbuat daripada kayu dan sebagainya? Jadi kita fikir. Kita beli sangkar diperbuat daripada besi untuk memastikan keselamatan ikan-ikan tersebut. Sebab besi ni kita tahu sifatnya kukuh. Dia tidak mudah patah dan sebagainya. Jadi lebih selamat. Dua. Perenggan yang ketiga. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Kita tengok isi yang saya telah gariskan tu. Melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Itu adalah isi apa? Isi yang tersurat. Isi yang tersurat. Sebab dia tertulis dekat dalam petikan. Isi yang tersirat ni. Agaknya kenapa kena lepaskan ikan pada waktu pagi? Kenapa tak lepaskan waktu tengah hari? Kerana kita fikirkan kenapa. Jadi jawapan yang saya dapat, kerana suhu air pada waktu pagi lebih rendah dan dapat mengelakkan benih ikan daripada rosak. Jadi ini adalah isi yang tersiratnya. Dia lepaskan benih ikan pada waktu pagi sebab pada waktu pagi suhu air tu lebih sejuk, lebih rendah. Jadi bila kita lepaskan, kita masukkan benih ikan, benih ikan tu tidak akan rosak. Kalau dia lepaskan tengah hari biasanya air akan panas, lebih panas. Sebab apa? Sebab matahari berada di atas kepala. Jadi kalau kita letakkan benih ikan tu mungkin akan banyak yang rosak. Seterusnya, perenggan yang keempat. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Jadi, sama juga perenggan yang keempat. Apakah isi tersuratnya? Tersurat ada dalam petikan. Kita tengok. Jadi isi tersuratnya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan yang telah diproses. Agaknya kenapa? Untuk isi yang tersirat, kenapa perlu bagi makanan yang telah diproses? Tak boleh ke bagi makanan yang sedia ada macam apa? Burger ke? Kenapa dia bagi makanan yang telah diproses? Untuk menjamin kebersihan dan keselamatan makanan yang diberi kepada haiwan. Untuk memastikan kebersihan dan mengelakkan daripada ikan tu makan dan sakit perut pula. Dan keracunan pula. Dah mati kan, tak dapat dipasarkan. Sebab tu kita kena jaga dan beri makanan yang selamat kepada ikan-ikan tu. Di sini cikgu dah. Yang ini awak boleh tengok dalam muka surat 50. Saya dah
masukkan jawapan yang untuk isi tersirat dan tersurat. Okay, awak boleh buka muka surat 50 dan awak boleh tengok. Okay, sekian itu penerangan untuk isi tersurat dan tersirat untuk hari ini. Jadi, untuk tugasan, saya nak awak buat muka surat 49. Sama juga macam tugasan sama yang macam saya terangkan tadi. Okey, jadi apa yang awak kena buat? Okey, tulis hari dan tarikh seperti biasa. Tajuk ternakan ayam hutan. Okey, awak salin balik petikan ni. Okey, dan isikan tempat kosong ni dengan isi tersurat yang telah diberi. Okey, kat mana kita nak tengok jawapan? Dia ada bagi kat atas ni. Cuma apa yang awak perlu buat, bukan salin sebiji-sebiji. Okey, salah. Tapi awak perlu olah dalam ayat. Okey, jadikan ayat. Okey, dan masukkan dalam tempat kosong yang diberikan. Contohnya, yang pertama ni. Okay. Selamat pagi Hasan. Mengapakah ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok? Kita tengok yang pertama. Tidur di atas pokok. Dia dah tulis. Ayam hutan tidur di atas pokok. Okay, jadi kenapa agaknya ayam hutan suka kawasan yang banyak pokok? Mungkin Hasan boleh jawab. Ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok kerana ia tidur di atas pokok. Okay, jadi kita tuliskan jawapan di sini. Okay. Yang lain pun awak boleh rujuk pada gambar dan awak olahkan semula pada ayat. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, tak faham, boleh terus WhatsApp saya, telefon saya, awak boleh tanya. Okey, baiklah. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Okay, cikgu harap murid-murid dapat siapkan tugasan dan hantar selewat-lewat Jumaat ini. Okey, baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.